Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إذا قمت بصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوا ومن لغى فلا السنة استغفر من berkata ketika khatib menyampaikan khutbah maka sia-sialah pada Tuhan. Ilmu itu tidak sempurnalah dimahamnya. Oleh itu dilakukan ambil yang optimal dan pengajaran daripada khutbah yang bakal disampaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan orang yang mendapat rahmat di sisi Allah. InsyaAllah. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai sekalian manusia yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, yakni dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah setiap orang daripada kamu melihat, yakni memikirkan apakah yang telah kamu sediakan daripada bekalan-bekalan amal kamu untuk menghadapi hari esok, yakni hari akhirat, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi, sudah menjadi lumrah kehidupan bahawa kita tidak dapat lari daripada berdepan dengan kawan dan lawan. Dalam putaran roda kehidupan kita, kadang-kadang kita dipertemukan dengan kawan, dan ada masa dan ketikanya pula kita terpaksa berhadapan dengan lawan. Antara lawan atau musuh yang sentiasa mengatur perancangan jahat untuk menghancurkan kita ialah sebagaimana yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan reda atau suka kepadamu, wahai Muhammad, sehinggalah engkau mengikut agama mereka yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam, itulah agama atau petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya, jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah datangnya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu tentang kebenaran, maka tidaklah engkau akan memperolehi dari Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi, musuh-musuh Islam, sama ada Yahudi maupun Nasrani, sentiasa berfikir dan merancang strategi bagaimana untuk mereka rosakkan dan hancurkan umat Islam. Hasil daripada kajian yang mereka jalankan, mendapati bahawa keimanan dan keyakinan umat Islam terhadap agama adalah begitu teguh. Mereka terpaksa akur bahawa keimanan dan ketaatan umat Islam terhadap agama mereka sukar untuk digugat. Hasil daripada kajian tersebut juga mencetuskan satu formula baru buat mereka, iaitu untuk memecah belahkan umat Islam, bukanlah dengan cara menggunakan senjata api, kereta kebal atau peluru berpandu, tetapi cukuplah sekadar dengan menjauhkan mereka dan memesongkan mereka daripada ajaran dan tanggungjawab mereka terhadap agama. Strategi yang digunakan ialah dengan menghidangkan buat mereka hiburan-hiburan yang akan melalaikan mereka daripada agama, terutamanya golongan muda, remaja dan belia.
Kehidupan berpoya-poya yang penuh dengan kelazatan dan keseronokan yang melampau. Hiburan sepanjang hari, siang dan malam tanpa ada batasan. Sudah tentu akan melupakan anak-anak muda ini terhadap tanggungjawab mereka kepada agama, serta akan mengalihkan mereka daripada mengaji ilmu agama. Apabila ini berlaku, maka mereka tidak akan memperdulikan apa yang agama suruh dan tidak akan memperdulikan apa yang agama larang. Mereka tidak akan memperdulikan dosa dan pahala. Mereka juga tidak akan memperdulikan soal halal dan haram. Bagi mereka hidup hanya sekali, dan inilah masanya untuk mereka berseronok dan bersukaria, tanpa mereka sedar bahawa kematian akan datang menjemput pada bila-bila masa sahaja, tanpa memperdulikan usia mereka yang masih muda. Apabila ini berlaku, maka berjayalah perancangan musuh terhadap kita semua. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi, persoalan utama yang cuba diketengahkan di atas mimbar ini ialah tentang budaya hiburan melampau dan berlebih-lebihan yang melanda segenap lapisan masyarakat kita, khususnya golongan-golongan muda, remaja maupun golongan lanjut usia. Anak-anak kita sibuk dengan aplikasi gamesnya. Anak-anak muda pula sibuk dengan konsert Coldplay-nya. Golongan dewasa pula sibuk dengan maharaja lawak meganya. Dan golongan warga emas pula sibuk dengan kilauan emasnya. Fenomena ini nampaknya semakin sukar untuk dikawal, dan ianya merebak begitu pantas di dalam kehidupan masyarakat kita. Realitinya pada hari ini, kita berdepan dengan budaya berhibur yang luar biasa. Kita dihidang dengan berbagai jenis hiburan yang sangat melalaikan dan mengasyikkan. Ada di kalangan masyarakat kita pada hari ini sanggup beratur panjang sejak dari awal pagi hari, semata-mata untuk menyaksikan konsert yang melalaikan. Ada yang sanggup menghadap skrin telefon bimbitnya berjam-jam lamanya, bahkan sehari suntuk tanpa rasa jemu dan bosan. Penyakit suka kepada hiburan yang melampau ini juga, seandainya tidak segera dibendung dan dirawat, dibimbangi akan menyemarakkan lagi wabak penyakit sosial yang telah sedia kritikal dalam masyarakat kita. Bahkan banyak permasalahan yang melibatkan muda-mudi Islam seperti pergaulan bebas tanpa batasan, sehingga sebahagian mereka sanggup dipeluk dan didakap oleh penyanyi-penyanyi pujaan hati mereka. Perlakuan sumbang mahram yang tidak henti-henti, zina di kalangan remaja sekolah yang semakin serius, pembuangan anak yang masih tiada kesudahannya, penagihan dadah dan sebagainya. Dan apa yang lebih besar ialah sudah pastinya anak-anak ini akan mengabaikan salat mereka, yang merupakan tuntutan yang besar dalam agama. Saudara-saudaraku yang dikasihi sekalian, ini semua adalah berpunca daripada budaya ingin berhibur dan bersukaria tanpa ada batasan agama. Dan kita melihat ianya sebagai suatu kejayaan terhadap perancangan musuh untuk menghancurkan kehidupan umat Islam pada hari ini. Ikhwani al-muslimin sidang Jumaat yang dikasihi, kita dengan jelas melihat pada hari ini golongan muda-mudi yang bakal menerajui negara suatu hari nanti semakin hanyut diulik dengan hiburan-hiburan yang melalaikan, sehingga mereka sanggup mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap diri mereka dan agama. Mereka terus menjadi mangsa perancangan musuh-musuh Islam yang mahu melihat generasi muda Islam tidak lagi berupaya untuk membangun dan mempertahankan agama mereka. Bayangkanlah apakah nasib agama dan negara kita suatu hari nanti seandainya kepimpinan negara kita diterajui oleh mereka yang jahil agama. Sudah tentulah negara akan diterajui dalam keadaan huru-hara
dan penuh dengan berbagai masalah, serta tidak akan ada keberkatan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani al-muslimin sidang Jumaat yang dikasihi, di kesempatan yang masih ada ini, marilah sama-sama kita bermuhasabah dan memperbaiki setiap kelemahan yang ada demi masa depan agama, bangsa dan tanah air yang kita cinta. Berpada-padalah dalam hiburan dan sekadar perlu sahaja. Didiklah anak-anak dengan peraturan agama dan ajarlah mereka agar tidak mengabaikan tanggungjawab mereka sebagai khalifah dan juga pemegang amanah Allah di atas muka bumi ini. Hari ini kita mendengar ada suara-suara yang berkata, konsert-konsert yang dianjurkan itu berjalan dengan baik dan tidak melampau. Mengapa tidak boleh? Itulah persoalan yang ditanam di dalam kehidupan anak-anak muda. Lalu kita berkata, maksud melampau itu bukanlah perbuatan-perbuatan lain, tetapi maksud melampau itu ialah apabila sesuatu tindakan atau perbuatan itu jelas melanggar hukum syarak, sekalipun ianya diadakan dalam keadaan baik ataupun aman. Hukum agama tidak muat dan tidak mampu melayan nafsu besar manusia. Ia hanya melayan dan meraihkan dan menambah baik kecantikan sifat takwa dalam diri kita. Kerajaan yang berkuasa sepatutnya menyekat serta menghalang program-program yang melalaikan seumpama ini daripada terus subur dalam masyarakat, dan bukannya menjadi penganjur yang menggalakkan lagi program-program maksiat yang seumpama ini. Bimbinglah masyarakat supaya takutkan Allah dan bertolak ansurlah dalam perkara-perkara yang diharuskan, tetapi pihak pemerintah hendaklah bertegas dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala usaha dan amal yang kita lakukan akan sentiasa diberkati. Di samping itu berdoalah semoga kita dimasukkan ke dalam golongan manusia yang sentiasa diredai oleh Allah dengan beroleh kejayaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وانعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك وأسعد العرب والعجم وإمام طيبة والعرب أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك في كل زمان وفي كل مكان. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وقل عددهم وسلاحهم، وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم عليك بالنصارى ومن والاهم. اللهم عليك بالأمريكان ومن والاهم. اللهم عليك بالبريطان ومن والاهم. اللهم عليك بأحزاب المشركين الطاغين الظالمين ومن والاهم. اللهم دمرهم تدبيرا وتبرهم تتبيرا واجعلهم هباء منثورا. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك المؤمنين، وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك الأمين الكريم توانكو سلطان صالح الدين ابن المرحوم سلطان بدليشة، وولي عهده سمو الأمير تنكو شرف الدين بدليشة ابن السلطان صالح الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.